Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil nuqat wa tanfarju bil qurab wa tutal bi hawaij وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Paduka Pengurusi Tetap. Sudah lama kita tidak memberikan penghargaan pada beliau. Dan juga Datuk Timbalan Pengurusi Tetap yang baru. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pengerusi Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan. Saudara yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, TPM yang mewakili Premier Negeri Sarawak. Yang berhormat Datuk Seri Parlimen Muhammad Syafiee Abdal, Presiden Warisan. Yang berhormat Datuk Seri Utama Timbalan Presiden UMNO yang menang tidak bertanding. Yang berhormat Naib Presiden, Ketua Wanita, Ketua Pemuda, Ketua Puteri, sahabat-sahabat ahli-ahli Majlis Tertinggi, rakan-rakan kita, Presiden Parti Komponen Barisan Nasional, kita berikan penghargaan kepada Presiden MCA, Presiden MIC, Presiden PBRS, Presiden Parti Bergabung, Friends of BN. Yang istimewa ialah rakan-rakan kita daripada 19 pimpinan parti-parti dalam Kerajaan Perpaduan. Penghargaan untuk kehadiran mereka. Alhamdulillah. Rakan-rakan pimpinan UMNO bahagian-bahagian, Ketua Pemuda bahagian-bahagian, wanita, puteri, perwakilan bahagian, para pemerhati di dalam dan luar Dewan, saudara-saudari sekalian. Biduk lalu Kiambang bertaut. Indahnya kias peribahasa, dengan hormat kami menyambut 19 pimpinan parti tetamu kita. Carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum jua. Kita lupakan kisah yang silam demi negara kita bersama. Para hadirin sidang perwakilan, selamat datang. Sekali lagi pada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar yang sudi hadir ke Perhimpunan Agung UMNO pada kali ini. Pengurus tetap menyebutkan tentunya detik ini amat bersejarah kerana suku abad yang lalu kita terpisah atas aturan Allah yang tentunya penuh hikmah dan kini kita kembali bersama untuk meneruskan perjalanan sebuah negara bangsa. Hari ini kita berbaju merah. Mungkin Datuk Seri Anwar juga rindu berbaju merah. Namun, saudara, inilah hakikat politik. Rezeki tidak pernah salah alamat.
Saya juga bagi pihak rakan-rakan dalam Majlis Tertinggi dan pimpinan sayap mengalu-alukan kehadiran saf pimpinan parti-parti sahabat yang berada di atas pentas dan juga di Barisan Harapan. Alhamdulillah, Perhimpunan Agong kali ini adalah perhimpunan pertama bagi barisan pimpinan UMNO untuk sesi 2023 hingga 2026 di semua peringkat. Tidak terlewat untuk saya mengucapkan tahniah kepada barisan kepimpinan baharu yang terpilih. Bermula di peringkat cawangan, bahagian dan majlis tertinggi. Begitu juga barisan kepimpinan wanita, pemuda dan puteri di semua peringkat. Sesungguhnya jawatan itu adalah amanah. Amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Apatah lagi kita kini berada dalam dimensi politik yang baru. Perubahan bukan sahaja melibatkan laman politik, malah ehwal ekonomi dan cabaran sejagat juga. Pastinya, ia akan mempengaruhi langkah kita sebagai sebuah parti yang telah lahir sejak sebelum merdeka. Saudara perwakilan, melalui pemilihan parti kali ini, sebanyak 36% ketua-ketua UMNO bahagian adalah terdiri daripada kalangan muka-muka baru. Kita ucapkan tahniah kepada mereka. Ini menjadikan 72% ketua-ketua UMNO bahagian terdiri daripada mereka yang memegang jawatan ketua bahagian tidak melebihi 10 tahun. Komposisi ini menghasilkan gandingan mantap muka baru dan yang berpengalaman dalam memahami kehendak politik semasa. Jika diambil ibrah, pengajaran, perubahan kepimpinan di peringkat timbalan ketua bahagian, kita lihat 66% timbalan ketua bahagian terdiri daripada muka-muka baru. Tahniah untuk timbalan ketua bahagian. Manakala di kalangan naib-naib ketua bahagian pula 73% adalah muka-muka baru. Saudara, saya berkongsi perangkat ini bagi memperlihatkan proses peremajaan parti dan usaha mempersiapkan barisan kepimpinan pelapis sentiasa subur di dalam UMNO. Ia juga menjadi bukti bahawa amalan demokrasi terus hidup dan berjalan dengan baik di dalam parti kita. Saya ucapkan tahniah kepada semua. Patah, tumbuh, hilang berganti. Pemimpin datang dan pemimpin pergi adalah tradisi dalam parti keramat kita ini. Yang lama dan berpengalaman terus mencurah bakti. Yang baharu datang dengan nafas segar saling melengkapi. Yang baharu menghormati yang lama. Yang lama pula menyayangi yang baru. Itulah indah dan tertibnya perjalanan parti kita. Saudara-saudari, dalam kita mendepani senario politik yang mencabar di dalam negara, kita tidak boleh memisahkan negara kita daripada perubahan dan cabaran di peringkat antarabangsa. Sebelum saya meneruskan ucapan, suka saya mengajak sidang perwakilan untuk berkongsi kisah kejayaan kita di peringkat antarabangsa 2 hari lalu. Kerajaan Madani berjaya mengenepikan tuntutan kumpulan yang mendakwa waris Sulu di Mahkamah Paris. Keputusan muktamad Mahkamah Rayuan Perancis itu perlu kita rayakan kerana ia adalah kejayaan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang merajui Kerajaan Madani, yang menyaksikan partisipasi aktif 2 menteri daripada UMNO, iaitu Menteri Undang-Undang dan Menteri Luar. Saudara, saya menyebutkan
kita harus merayakan. Merayakan kerana ini cukup bermakna. Bukan saja Malaysia, tetapi yang penting kita mesti mempertahankan bumi Sabah, rakan-rakan di Sabah dari dituntut oleh pihak luar. Percaturan kuasa-kuasa besar dunia, saudara, dalam bidang politik, ekonomi, teknologi dan ketenteraan secara tidak langsung akan memberi impak yang cukup luas terhadap hala tujuh negara. Sebagai sebuah negara yang terletak di persimpangan Asia Tenggara, Malaysia tidak dapat lari daripada memainkan peranan penting terhadap perkembangan geopolitik serantau. Setiap langkah dan keputusan kita pasti memberikan dampak kepada keamanan, kestabilan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhannya. Persaingan kuasa-kuasa besar dunia dalam melebarkan pengaruh juga menampakkan suasana semakin hangat. Amerika Syarikat, China dan disulami pengaruh negara Rusia dan Liga Arab semuanya menjurus kepada sifat superpower. Ditambah pula senario yang melibatkan peralihan dalam pakatan politik dan ketenteraan di kalangan mereka. Contohnya perubahan dalam hubungan antara Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah, serta kerjasama yang semakin erat di antara China dan Rusia adalah merupakan suatu fenomena baharu politik global. Dampak kepada persaingan ini tentunya akan merubah tata aturan dunia. Kewujudan blok kuasa baru terutamanya akan memberi kesan kepada aspek politik, ekonomi dan pertahanan sejagat. Berdekatan kuasa-kuasa besar yang mahu menjadi dominan, sama ada sebagai kuasa tunggal atau unipolar, mahu pun membentuk pakatan bersama atau multipolar, tentunya memberi kesan kepada keseimbangan kuasa global dan boleh menjadi bibit-bibit konflik serantau. Saudara, saya lontarkan senario perubahan dunia ini kerana ia perlu ditangani oleh kerajaan perpaduan dengan penuh hati-hati. Rantaian percaturan politik dunia dan penguasaan sumber yang semakin mendesak ekoran perubahan iklim adalah antara potensi konflik antarabangsa yang sudah pasti turut memberi kesan besar terhadap ekonomi dan dasar negara, dan daripada sini jugalah kita akan berhadapan dengan turun naik harga komoditi, keterjaminan makanan, perdagangan dan pelaburan antarabangsa, isu alam sekitar, keperluan dan kemudahan kesihatan, teknologi, pembangunan infrastruktur, pertahanan dan keselamatan negara. Saudara, ekoran kesan-kesan yang berlaku itu pula sudah tentu secara langsung akan memberi impak kepada soal kehidupan rakyat secara keseluruhan. Termasuklah dalam urusan jual beli keperluan harian kita. Justru, kerjasama serantau dan diplomasi pelbagai hala amat penting bagi Malaysia dalam menangani isu global ini. Kita mesti memanfaatkan hubungan strategik dengan kuasa-kuasa global dengan mengekalkan dasar berkecuali demi kepentingan negara, namun kita perlu mengukuhkan kerjasama dengan negara-negara maju dalam pelbagai bidang. Ini akan seterusnya membantu kerajaan dalam meningkatkan daya saing negara serta mendapat kelebihan dalam perubahan geopolitik dunia. Sidang Perwakilan, dalam menepari cabaran-cabaran sejagat sebagai sebuah parti, UMNO juga berhadapan dengan warna-warni perubahan politik dalam negara. Kita harus mengakui realiti ini. InsyaAllah 23 tahun mendatang, apabila UMNO berusia 100 tahun atau 1 abad, UMNO akan
terakam sebagai sebahagian daripada sejarah pembangunan sebuah negara bangsa. Hakikat ini tidak boleh dinafikan oleh mana-mana pihak. Seawal perjuangan menuntut kemerdekaan, mengisi erti kemerdekaan, membawa negara menuju destinasinya, banyak sentuhan UMNO yang mencorak wajah Malaysia hari ini dan masa hadapan. Saudara, asas-asas kenegaraan yang disepakati oleh para pembina negara bangsa kekal menjadi pedoman. Penyimpangan atau cubaan menafikan kesepakatan yang telah terjalin boleh mengundang ketidakstabilan. Malaysia telah melalui fasa ini selepas PRU ke-14 yang lalu. Ketika itu ada suara-suara sumbang yang mula menyentuh perkara-perkara asas yang telah disepakati bersama. Akibatnya berlaku keretakan dalam kerajaan yang akhirnya membawa ketidaktentuan. UMNO sejak memperjuangkan kemerdekaan negara sentiasa berpegang kepada jalan sederhana. Walaupun sering cuba digambarkan dengan label UMNO adalah parti resis, parti perkauman, sejarah telah membuktikan UMNO merupakan satu gerakan politik dinamik yang mengambil jalan tengah dalam mempertahankan asas serta paksi kenegaraan. Itulah pendirian UMNO hingga ke saat ini. Diawali dengan pemberian taraf kerakyatan melalui prinsip jus soli pada tahun 1957 lagi. UMNO yang memimpin gerakan nasionalis berdaya melunakkan pendirian orang Melayu ketika itu. Bagi UMNO, matlamat utama adalah untuk mencapai kemerdekaan dengan menjamin kedudukan Islam orang Melayu supaya terpelihara sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan. Susulan insiden 13 Mei 1969 yang menjadi catatan hitam dalam sejarah negara. UMNO bingkas bangun merancanakan usaha untuk memberikan terjemahan yang lebih jelas terhadap soal perkongsian kuasa dan pengagihan ekonomi negara. Allahyarham Tun Abdul Razak menggarap idea dan menterjemahkannya melalui dasar ekonomi baru. Dasar ini menghapuskan pengkelasan masyarakat berasaskan kaum yang diidentitikan mengikut sektor ekonomi dan pertempatan mereka. Melayu ketika itu di kampung dengan bertani, Cina di bandar dengan perniagaan, dan India pula di estet dengan aktiviti perladangan mereka. Dalam konteks politik pula, selepas peristiwa hitam 1969 tersebut, proses penyatuan politik nasional telah digarap. Penubuhan Barisan Nasional adalah inisiatif yang menggabungkan perikatan di Semenanjung yang terdiri daripada UMNO, rakan-rakan setia kita MCA, kita berikan penghargaan pada MCA, dan MIC, penghargaan juga untuk mereka. Bersama-sama dengan parti-parti sahabat ketika itu daripada Sarawak, PBB dan SUPP, serta USNO dari Sabah. Turut tergabung melalui inisiatif ini ialah People's Progressive Party atau PPP, Parti Islam se-Malaysia dan Parti Gerakan. Jumlah ini kemudiannya bertambah sehingga menjadi 13 parti seluruh Malaysia. Saudara, gabungan politik ini pada ketika itu turut mengundang resah umat Melayu, khususnya ahli-ahli UMNO. Ini memandangkan dalam gabungan Barisan Nasional ketika itu, semasa penubuhannya, ada parti lawan yang agak keras pendiriannya, menguasai pemerintahan di Pulau Pinang. Dan satu lagi, parti itu hampir-hampir dapat memerintah negeri Perak. Sudah tentu ini menimbulkan kekhawatiran
apakah perjuangan nasionalis dan kedudukan Islam akan tergugat dengan penubuhan Barisan Nasional ketika itu. Namun hakikatnya alhamdulillah, UMNO yang menjadi teras kepada kerjasama tersebut sekali lagi memainkan peranannya. UMNO dalam menepani realiti politik baru telah melakukan penyesuaian politik pada ketika itu tanpa sedikit pun mencairkan sedikit soal keindukan Islam, tanpa mengadakan maruah Melayu dan agenda Melayu Bumi Putera, dan tanpa memperjudikan nasib rakyat keseluruhannya. Barisan Nasional malah terus mengorak langkah membawa Malaysia muncul sebagai sebuah negara yang penuh dengan rekod kecemerlangan dan kejayaan hingga ke hari ini. Saudara, proses penyesuaian politik UMNO terus teruji. Selepas peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 yang membawa kepada terbubarnya kabinet, UMNO tetap mengambil posisi untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah politik demi keutamaan negara dan rakyat. Terbaru, selepas PRU ke-15, parti kita sekali lagi berada di tengah persimpangan, apa yang dipanggil persimpangan political adjustment, penyesuaian politik. Ekoran tiada sebuah parti atau gabungan yang memperolehi majoriti mudah untuk menubuhkan kerajaan. Berdasarkan rentetan peristiwa yang telah saya gariskan, bermula di awal kemerdekaan, menangani insiden 1969, kerjasama politik BN pada tahun 1974, ketidaktentuan politik ekoran tindakan PM ke-7 pada tahun 2020 dan keputusan PRU ke-15 tahun 2022. Kita ahli-ahli UMNO seharusnya berdiri megah kerana parti keramat ini sentiasa meletakkan keutamaan demi negara. UMNO sentiasa membuka pintu untuk kerjasama dan sentiasa meletakkan rakyat sebagai agenda utama kita. Semajang iku-liku penyesuaian politik yang telah dilalui oleh UMNO, asas serta keindukan negara bangsa terus terpelihara dan terbela. Malah ini jugalah prasyarat yang diletakkan oleh UMNO dalam menjalin mana-mana kerjasama politik, termasuk berkongsi kuasa dengan semangat saling mempercayai antara satu sama lain. Meminjam ungkapan yang pernah dilontarkan oleh sahabat saya, Allah yarham Ustaz Dr. Siddiq Fadil, saya ingin memetik. Memberikan kepercayaan kepada orang-orang bukan Islam untuk melaksanakan sesuatu tanggungjawab sesuai dengan keahliannya bukanlah sesuatu yang tidak pernah berada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda memberikan kepercayaan kepada Abdullah ibni Al-Quraikid, seorang bukan Islam, sebagai pemandu arah semasa peristiwa hijratul Rasul ke Madinatul Munawwarah. Mengambil ibrah atau pengajaran daripada peristiwa berkenaan dan sesuai dengan perkembangan semasa politik tanah air, Allah yarham Ustaz Siddiq Fadil menyimpulkan, apa yang diperlukan oleh orang bukan Islam tidak hanya zimmah atau perlindungan. Sebaliknya, perkongsian kuasa setimpal dengan kekuatan mereka. Inilah formula Barisan Nasional selama ini. Bezanya kini, kita meluaskan perkongsian itu dengan mereka yang menjadi pesaing kita selama ini. Hakikatnya, kemajmukan negara kita adalah sunnatullah, hukum Allah yang perlu sama-sama kita santuni. Sementara kita melakukan penyesuaian politik berdasarkan realiti politik semasa, termasuklah dalam pembentukan kerajaan perpaduan sejak 24 November tahun lalu. Perkara pokok atau menjadi asas yang melibatkan soal Islam, Melayu dan Bumi Putera
tidak pun pernah dicabar atau cuba dirobek oleh mana-mana rakan kongsi politik kita. Tidak pernah. Harapan saya, harapan kita semua. Kesalingan yang terbentuk ini akan memadamkan kecurigaan sesama kita. Jangan lagi ada kenyataan-kenyataan dari mana-mana rakan politik kita yang boleh menggores hati antara kita. Kepada sahabat-sahabat kita, jangan diusik hati dan perasaan orang Melayu. Bukan hanya mereka, kita juga elakkan tutur dan tindakan yang boleh mengundang resah sahabat dan rakan-rakan kita. Andai ada yang cuba memainkan sentimen, kononnya kerjasama politik yang dilakukan oleh UMNO akan menghakiskan kedudukan Islam, Melayu dan Bumiputera. Suka saya tegaskan, UMNO bukan political chameleon atau mengkarung politik. Kita tetap mempertahankan 4 perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita biasa mendengar ayat-ayat Allah dijadikan sandaran untuk mereka yang mengeluarkan pelbagai fatwa politik mengikut kepentingan politik sempit mereka. Dalam soal Melayu juga kita mendengar fatwa politik tentang asabiyah. Kini mereka lah kononnya penyelamat Islam dan penyelamat Melayu. Dalam soal hudud, kita pernah dikafirkan dan kemudian atas kepentingan kerakusan politik mereka disebut pula hudud bukan keutamaan. Semasa mereka berada dalam kerajaan, mana perginya agenda RUU 355? Mana dia? Firman Allah, wala tastaru bi ayati samanan qalila ila akhiril ayat. Terjemahannya, mafhumnya, dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku, ayat Quran, sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada Allah sahaja hendaklah kamu bertakwa. Tercatat dalam ayat 41 surah Al-Baqarah. Saudara, peringatan Allah ini cukup untuk menggambarkan golongan yang memperdagangkan ayat-ayat Allah. Saya ulangi. Golongan yang memperdagangkan ayat-ayat Allah, berselindung di sebalik kepentingan politik sempit mereka. Benarlah, mereka adalah mengkarung politik yang bukan saja berubah warna dan wajah, tetapi lebih dahsyat, parti itu seolah-olah menjadi pemegang neraca di Yaumul Mahsyar. Na'udzubillah. Kita juga biasa mendengar tuduhan kepada kita, orang-orang UMNO, yang kononnya mereka berselindung di sebalik nama Bumiputera. Akan tetapi tidak sampai pun 2 tahun di puncak kuasa, Bumiputera yang kononnya menjadi agenda perjuangan mereka telah dijana wibawakan. Inilah ciri-ciri pengkhianat. Ciri-ciri pengkhianat yang membalut dirinya dengan slogan bersih dan stabil kononnya. Begitu juga dalam soal kalimah Allah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghadap Bah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengurusi MKI. Kumpulan ini gegak gempita, cuba mencari juara dengan menyelewengkan fakta kononnya kerajaan hari ini telah menggadai kalimah Allah. Hakikatnya, pendirian UMNO tidak berubah walau seinci pun. UMNO dan wakil-wakil kita di dalam kabinet, walaupun tanpa perlu berkokok seperti ayam jantan,
dengan tegas menyatakan kalimah Allah tidak boleh dipakai oleh mana-mana agama di semenanjung ini. Itu cukup jelas. Itu juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas menghadap Tuanku Sultan Selangor. Saudara, alhamdulillah penegasan kita ini juga menjadi pendirian kerajaan perpaduan. Berbanding dengan mengkarung politik yang menunggang agama suatu ketika dahulu. Semasa bersama rakan politik yang sama seperti kita hari ini mengatakan tidak salah untuk agama lain menggunakan kalimah Allah. Dulu lain, sekarang lain. Apapun hujah mereka, saudara, yang jelas dan nyata, mereka akan menukar kulit mengikut suasana. Melayu dan Islam bagi mereka hanya topeng yang digunakan dalam persembahan sendiwara politik mereka. Sedarlah, Melayu dan Islam bukan topengan. Melayu dan Islam punya santun dalam tindakan, hemah dan sopan dalam pertuturan. Kepada mereka, saya titipkan nukilan Tenas Effendi. Apa tanda orang Melayu? Islam menjadi kain dan baju. Apa tanda Melayu terpandang? Mendirikan Islam tiada bercabang. Apa tanda Melayu terhormat? Membela Islam tahan di pepat. Apa tanda Melayu budiman? Hatinya jujur dibalut iman. Saudara, justru saya menyeru kepada seluruh rakan-rakan kepimpinan UMNO di peringkat nasional, negeri, bahagian dan cawangan-cawangan di akar umbi. Kita jangan berasa apologetic. Jangan rasa perlu apologize. Memohon maaf. Apabila kita menyuarakan soal-soal kehidupan Melayu, memperkukuhkan Islam dan Bumi Putera. Kerana pada masa yang sama, kita tidak pernah memikirkan hak dan kepentingan kaum-kaum lain. Itu pendirian UMNO dan Barisan Nasional. Malah, usaha memperkasa dan menerapkan nilai-nilai Islam ini tetap menjadi agenda kita di dalam kerajaan hari ini. Di samping menghormati kebebasan penganut agama-agama lain. Apa yang kita lakukan untuk membuktikannya? Dalam usaha untuk membentuk generasi masa depan yang seimbang. Saya sendiri pada 31 Mei yang lalu telah meluncurkan kelas-kelas Pratahfiz Tabika Kemas di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Kelas-kelas ini telah diperkenalkan kurikulum barunya di seluruh negara. Kita mahu melahirkan generasi hidupnya berpandukan Al-Quran. Saya bersyukur semasa libat urus secara langsung dengan guru dan ibu bapa yang terlibat. Capaian kepada sesi berkenaan saja mencecah lebih 100,000 melalui laman Facebook. Artinya responsnya cukup baik daripada ibu bapa dan para guru. Malah, kepada mereka yang memainkan naratif kononnya Islam terancam, apakah peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan sebanyak 1.5 bilion ringgit kepada JAKIM yang disalurkan kepada pelbagai institusi Islam, bermakna program pembangunan Islam dikesampingkan? Apakah peruntukan 150 juta untuk pelaksanaan dasar tahfiz negara bagi melahirkan lebih ramai generasi Al-Quran bukan merupakan usaha untuk membentuk negara dengan para hufaz yang berketampilan? Mereka ini sebagai pewaris kepimpinan negara satu ketika kelak, insya-Allah.
Saudara, tidak cukup dengan itu. Melalui program TVET atau Technical and Vocational Education Training, bagi meningkatkan kemahiran anak-anak muda, program Mahat Tafiz TVET telah dimulakan dan akan diperluaskan yang akan membuka peluang usaha dan pekerjaan buat mereka pada masa akan datang. Menjadikan semua Maktab Rendah Sains Mara atau MRSM melaksanakan program ulul albab juga adalah satu manifestasi kita mahu memperkasakan Islam. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pengurusi MARA di mana MRSM di bawahnya. Terima kasih kepada PM yang bersetuju saya mencadangkan nama beliau. Kepada MRSM Ulul Albab Kepala Batas, saya juga ingin ucapkan tahniah kerana MRSM itu telah mencapai keputusan cemerlang terbaik yang diumumkan semalam. Saya ingin berkongsi satu lagi pasal Mahat Tafiz ini. Kita mahu melahirkan lebih ramai adik yang bernama Safa binti Zainal, seorang mahasiswi UiTM Dungun yang menduduki tempat kedua teratas di dunia atau top ACCA Foundation in Accountancy, yang juga merupakan hafizah Al-Quran di Mahat Tafiz ketika berumur 14 tahun. Kita mahu meluaskan penyertaan anak-anak kita ini dalam bidang kemahiran tinggi seperti jurutera penerbangan lulusan Malaysian Institute Aviation Technology di bawah kendalian Universiti Kuala Lumpur atau UniKL di bawah MIAT, yang terdiri daripada anak-anak keluaran Mahat Tafiz. Saudara, semuanya ini kita lakukan kerana Islam, bukan dengan hajat untuk meminggirkan agama-agama lain. Islam bukan slogan. Membangunkan Melayu juga bukan retorik politik. Saya sebut ini, membangunkan Melayu bukan dengan hajat untuk mengenepikan kaum lain. Sebaliknya, penterjemahan kepada tuntutan Islam dan Melayu yang sebenar adalah untuk memberikan kesyumulan dan kekuatan kepada Melayu tanpa memikirkan pihak lain. Begitu juga dalam soal pembelaan nasib orang Melayu dan program Bumi Putera. Program cetusan idea dan gagasan besar membangunkan umat Melayu. Hasil perjuangan UMNO masih diteruskan hingga ke hari ini. Saya ingin mengimbau, di Dewan Merdeka inilah lahirnya cetusan idea untuk menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa. Orang, insan yang berbaju lain sedikit daripada kita lah. Dan ketika itu menjadi Presiden Universiti Antarabangsa yang pertama. Ketika itu beliau masih bersama dengan kita. Bank Islam pun jujur di sini. Pengujutan kafah dan pendidikan Islam dan kelas-kelas takmir pun dicadangkan di Dewan Merdeka ini. Dewan Merdeka ini cukup bersejarah sumbangan kepada negara, orang Islam dan Melayu. Malah jauh sebelum itu, MARA, Felda, Petronas, institusi pengajian tinggi seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, UiTM, Universiti Teknologi MARA, adalah gagasan besar UMNO dalam melakukan rekayasa kejuruteraan sosial, dan sekali lagi ia lahir daripada Dewan Merdeka ini. Saudara, UMNO mahu melihat kapasiti bangsanya dibangunkan.
serta berupaya menceburkan diri dalam pelbagai sektor perekonomian negara. Walaupun ada yang menyatakan sesiapa pun kononnya yang menjadi kerajaan, soal pembangunan akan tetap berjalan. Kejuruteraan sosial seperti yang dilakukan melalui MARA, Felda, Petronas contohnya adalah bukti kebijakan kita apabila kita membentuk kerajaan, dan alhamdulillah kita berikan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tetap terus melaksanakan agenda ini. Semua institusi ini masih terus kekal. Saya sebutkan tadi malah pertanggungjawaban membangunkan desa atau luar bandar terus diletakkan di bawah seliaan orang UMNO. Melalui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah yang sedang bercakap ini terajui, dengan peruntukan melebihi RM11 bilion, ia adalah suatu cerminan komitmen kerajaan perpaduan untuk membangunkan masyarakat desa. Tidak terhenti di situ saja, agensi-agensi utama membangunkan masyarakat desa. Saya sebutkan tadi seperti BARA, Felda, terus diterajui oleh orang-orang UMNO. PM. Terima kasih banyak-banyak di atas kepercayaan kepada orang-orang UMNO untuk menerajui. Lembaga kerajaan wilayah seperti KEDA, KESEDA, Ketengah, Perda dan Kejora juga terus dimantapkan. Semua itu di bawah KDW. Institusi ini mempunyai tanggungjawab besar untuk menggarap keperluan seluruh rakyat desa atau yang berasal dari perdesaan. Saudara-saudari, sebagai wakil UMNO yang dipertanggungjawabkan dalam kerajaan, saya bersama-sama wakil kita di dalam kabinet serta barisan kepimpinan agensi yang dilantik akan memastikan agenda membangunkan umat Melayu terus diperkukuhkan lagi. Ini janji kami, ini ikrar kami. Sesungguhnya kami ingin menyatakan dan kami berjanji tidak akan sesekali mengkhianati amanah agama bangsa tanah air, terutamanya amanah daripada ahli-ahli UMNO keseluruhannya dan rakyat. Di peringkat UMNO pula, MKT atau Majlis Kerja Tertinggi melalui penubuhan Institut UMNO telah memperkenalkan tabung pendidikan Melayu bagi membantu anak-anak kita mendapat peluang pendidikan yang lebih besar. Tabung ini telah pun kita lancarkan semasa taklimat Presiden pada hari Rabu yang lalu. Setakat semalam, RM1 juta telah dikumpulkan melalui sumbangan online. Saudara sekalian, pengurus tetap lepas ini buat pengumuman lagi. Saya difahamkan pengurus tetap akan menyumbangkan sekurang-kurangnya RM10,000. InsyaAllah. Apalah anak cucu memang saya. Saudara, saya ingin ingatkan kepada penunggang kaum dan agama. Kita sekali lagi tanyakan kepada mereka, di mana Islam dan Melayu yang kata dipinggirkan oleh kerajaan perpaduan atau kerajaan madani ini? Di mana? Saya ingin berpesan pada mereka. Adat Melayu memantangkan fitnah, suka memfitnah, banyaklah musuh, menjilat siku, membuang tuah, hilang tuah, maruah pun runtuh. Buat mereka yang terus mencari-cari isu pula
Saya ingin petik ungkapan, great minds discuss ideas. Small minds gossip about others. Mereka yang berjiwa besar, insyaAllah seperti kita, berbicara tentang idea. Mereka yang berjiwa kerdil suka bergosip untuk orang lain. Ungkapan ini amat sesuai menggambarkan sikap mereka. Menjemput tetamu datang ke rumah kita. Seperti Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan. Menjadi isu bahan sembang kari mereka. Sembang kari. Soal gambar persiapan dalam dewan mengikut kesesuaian majlis pun mereka nak ambil pot. Alangkah kerdilnya pemikiran mereka berbanding kita. Bagi kita, kerajaan perpaduan adalah gagasan besar. Masyarakat madani adalah falsafah besar. Mendepani landscape politik baru adalah anjakan besar. Semuanya ini membuktikan kita sentiasa memikirkan agenda dan idea hebat buat negara. Sehubungan itu, kita perlu berani untuk berhadapan dengan kelompok jiwa sempit. Mereka yang terdiri daripada kelompok jiwa sempit yang memperalahkan Melayu dan Islam untuk kelangsungan politik mereka. Dia political survival. Ini kerana rekod perjalanan politik kita. Rekod perjalanan politik kita sentiasa dipandu oleh Fasal 3 Perlembagaan UMNO yang tetap mempertahankan perkara-perkara yang telah saya sebutkan tadi. Demi perpaduan, demi keharmonian rakyat pelbagai kaum. Dengan memberikan gambaran besar peranan UMNO sepanjang laluan sejarah kenegaraan, kita seharusnya merasa lebih yakin tentang keberadaan kita di dalam kerajaan sekarang. Kita mesti mendukung kerajaan sekarang. Manfaat dan mudarat telah kita perkirakan. Alhamdulillah, keberadaan kita dalam kerajaan perpaduan akan terus memberikan kesinambungan kepada UMNO. Saudara-saudara, bayangkanlah kalau kita terjerumus dengan puak-puak itu, jarah kita telah padam. Ya, jarah kita telah padam. Kini mereka juga telah merancang konon-kononnya bulan depan atau bulan Ogos kerajaan ini akan digantikan. Kononnya. UMNO berpendirian, terutama rakan-rakan dalam majlis tertinggi UMNO ini. Dan rakan-rakan Barisan Nasional, kita tetap mempertahankan keberadaan kerajaan perpaduan untuk kemantapan politik di negara kita. Mana-mana ada yang menggugat kerajaan perpaduan ini, kita bersama-sama dengan 19 parti yang lain terus sederap bergerak untuk memastikan kerajaan perpaduan akan bertahan insya-Allah hingga PRU ke-16 nanti. Saudara, saya insaf dalam masa parti membuat keputusan untuk bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Sirah perjanjian Hudaibiyah wajib menjadi pedoman kita, khususnya UMNO. Walaupun ada ketika itu dalam sirah kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan baginda dengan perjanjian Hudaibiyah itu. Namun akhirnya perjanjian itu telah menjadi satu kejayaan apabila Fatum Makkah menjadi detik manis dan sejarah besar dalam perjuangan Islam. Ini sirah, ini sejarah. Oleh karena demikian, saudara, dengan perubahan laman politik dunia dan juga di dalam negara, ia menuntut kita agar segera melakukan penyesuaian yang mengambil pertimbangan masa hadapan. Evolusi politik dunia menyaksikan banyak negara kini, negara di dunia membentuk kerajaan pelbagai parti.
Sama ada atas nama kerajaan campuran maupun kerajaan perpaduan. Parti-parti politik yang sebelumnya berseteru dan tidak boleh bersama, kini bergabung membentuk kerajaan demi rakyat. Dulu, lawan tetap lawan. Masing-masing membawa haluan. Kini kita menjadi kawan demi kekuatan kerajaan perpaduan. Hari ini lebih 70 negara di dunia ini telah membentuk kerajaan perpaduan seperti kita. 70 negara. New Zealand, Perancis, Denmark, Brazil dan banyak negara lain. Kebanyakan negara barat dan Asia melorongkan pembentukan unity government bagi memadamkan polemik politik yang selama ini merencatkan kestabilan dan menyekat penjanaan ekonomi negara serta rakyat. Kita juga dalam konteks ini tidak terkecuali. Mahu tidak mahu pembentukan kerajaan mestilah mengambil kira kepentingan negara dan rakyat tanpa ada lagi keluh kesah mengenai ketidakstabilan pentadbiran yang membawa masalah kepada rakyat. UMNO yang lahir atas nama kebangkitan rakyat dan maruah negara sudah pasti tidak mahu membiarkan Malaysia terus terjerumus ke kancah konflik politik yang berpanjangan. Kita perlu segera bangkit. Kita perlu segera bangkit bagi menyusun langkah dan rencana untuk bersama-sama menyertai politik progresif yang dinamik ini di dunia pada masa kini. UMNO perlu memiliki progressive nature atau sifat progresif dalam berpegang teguh kepada ajaran agama, bangsa dan mengekalkan kemurnian di negara kita. Pergerakan kita ke hadapan perlu menggarap unjuran politik semasa. Progressive nature bermaksud kerajaan benar-benar melestarikan pembangunan negara dan rakyat tanpa mengira kaum. Saya ulangi, tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, tanpa mengira latar belakang. Keserataan nikmat pembangunan mesti diagihkan. Jika di Semenanjung lebih berketerampilan, lebih ke hadapan dari segi ekonomi, maka rakan-rakan di Sabah dan Sarawak juga berhak memperoleh hijau. Kita bersetuju dengan langkah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang turut memberikan peruntukan yang banyak untuk rakan-rakan di Sarawak dan Sabah. Beliau telah sanggup memadamkan emosi mengenai jurang perbezaan Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Datuk Seri Fadilah, Sarawak beruntung. Datuk Seri Safi Abdal rakan Sabah, sungguhnya saudara-saudara beruntung kerana komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan. Dalam konteks kerajaan perpaduan, sekali lagi saya sebutkan, ianya adalah suatu realiti politik yang terhidang di hadapan kita. Dengan penyertaan 19 parti-parti komponen, tentunya kita menjagakan lebih besar lagi rencam yang akan kita hadapi dan mungkin lebih rumit. Namun, kepelbagaian yang terdapat seharusnya dilihat sebagai satu kekuatan bila mana kita berupaya untuk berdiri atas titik-titik persamaan. Sementara kita meraihkan perbezaan dan persamaan, UMNO akan memastikan kekuatan yang dibina ini akan tetap berpaksikan kepada atas-atas negara yang selama ini menjadi pelindung dalam soal keamanan, keharmonian dan kestabilan negara. Saudara, dalam tempoh 7 bulan kerajaan Madani ini,
Kita dengar ada suara-suara yang mengatakan banyak perkara yang belum dilaksanakan. Berilah peluang kepada kerajaan ini untuk menterjemahkan agenda yang telah dijanji dan dirancang. Saya percaya ini dapat dilaksanakan dengan dukungan kaki tangan awam yang berpegang kepada prinsip menumpahkan taat setia kepada kerajaan semasa, loyal to the government of the day. Walaupun kita tahu ada segelitir kecil yang masih berkiblatkan kepada orang lama yang mereka minati sebelum ini. Tetapi saya yakin mereka akan kembali bersama dengan kerajaan. Apatah lagi kerajaan saya ada bagi melaksanakan dasar kerajaan untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Saya yakin ini. Kita ucapkan tahniah kepada pegawai dan semua kaki tangan kerajaan di seluruh negara. Bergerak ke hadapan saudara, UMNO yang kini bersama-sama di dalam kerajaan ini mempunyai peranan besar. Apa peranan dia? Pertama, UMNO menjadi pelindung dan benteng kepada asas-asas keindukan bernegara. Agar perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan terus dipertahan dan tidak dipertikaikan. Itu prinsip pertama. Kedua, UMNO mahu menjamin kestabilan dan kerjasama politik yang dijalin adalah atas asas kepentingan negara dan rakyat keseluruhannya. Di samping menentukan kestabilan negara tidak akan diganggu-gugat oleh mereka yang kemaruk untuk berkuasa. Ketiga, UMNO dan Barisan Nasional akan memastikan insya-Allah akan terus kekal menjadi rakan strategik politik kerajaan perpaduan. Dan kedudukan UMNO serta Barisan Nasional mestilah mencerminkan representasi sebenar keberadaan kita, khususnya di Semenanjung dan Sabah, kerana Sarawak mempunyai GPS-nya sendiri. Keempat, memainkan peranan penting dalam isu-isu ummah melalui kerjasama dengan negara-negara Islam. Dan kelima, meningkatkan penglibatan Malaysia di pentas antarabangsa bagi menarik lebih banyak pelaburan dan perniagaan ke negara ini demi kesejahteraan rakyat. Atas semangat dan pendekatan kebersamaan, kita akan berhadapan dengan pilihan raya di 6 buah negeri: Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Kerjasama yang baru terbentuk sekitar 7 bulan ini yang masih dalam peringkat pematangan akan menjadi medan untuk kita memupuk keserasian. Kita akan berhadapan dengan dua situasi berbeza pada PRN kali ini. Pertama, 3 negeri yang kini ditadbir oleh rakan kita dalam kerajaan yang kita bentuk, dan keduanya 3 lagi negeri yang dikuasai oleh pihak lawan. Apa yang ingin kita capai melalui PRN tersebut sudah tentu kita bersama-sama rakan politik dalam kerajaan. Sesungguhnya yang pertama, kita bertekad mahu mempertahankan penguasaan di Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. PM, jangan lupa, kita mahu wakil UMNO dalam ketiga-tiga kerajaan negeri itu. Setakat ini belum ada. Di samping kita harus berazam untuk memecahkan tembok penguasaan pihak lawan di Kedah, Terengganu dan Kelantan. Di bawah tanggungjawab kita, ketiga-tiga negeri itu insya-Allah kita rampas semula bersama-sama dengan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan. Keduanya, berusaha meningkatkan keberadaan UMNO dan Barisan Nasional bagi mencerminkan kebersamaan kerajaan perpaduan. Ketiga, membentuk kerajaan perpaduan dengan pembahagian pentadbiran negeri mengikut parti-parti teras dalam kerjasama di 6 negeri yang terlibat. Saudara, UMNO memikul amanah yang amat besar
kerana berhadapan dengan negeri-negeri yang dikategorikan sebagai jalur Melayu atau the Malay Belt, iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membawa umat Melayu dan rakyat di negeri-negeri berkenaan menjadi sebahagian daripada kerajaan Madani yang benar-benar mencerminkan wajah Malaysia. Kita tidak mahu negeri-negeri berkenaan diheret ke kancah fahaman politik yang memisahkan rakyatnya daripada hakikat laman politik tanah air yang sebenar. Jika kita benar-benar mahu melihat perkara-perkara yang termasuk dalam pelbagai itu terus dilaksanakan kebersamaan di dalam kerajaan di Putrajaya akan mengukuhkan agenda-agenda itu, dan kita pasti mahu melihat kesederhanaan, dinamika dan progresif diterjemahkan. Banyak agenda pembangunan asas terutama di Kedah dan Kelantan memerlukan perubahan-perubahan besar. Islam itu bersih. Bersih di luar dan bersih di dalam. Untuk bersih, Islam memerlukan air bersih. Soal keperluan air bersih umpamanya di Kelantan, seolah-olah jalan penyelesaiannya tidak kunjung tiba. Apakah mereka tidak diberi peluang? 33 tahun menjadi pemerintah negeri, malah ada wakil mereka pernah menjadi menteri yang jaga air. Air karat masih gagal dijernihkan. Karatnya air begitu juga. Mungkin karat hati mereka. Hati mereka karat. Saudara, oleh yang demikian, sudah tiba masanya saya dan UMNO ingin menyeru anak-anak Kelantan, Kedah dan Terengganu yang berada di perantauan yang balik ketika raya dan mengundi dalam pilihan raya. Fikirkanlah nasib ibu ayah mereka yang tinggal di negeri-negeri berkenaan. Janganlah kerana satu undi yang mereka berikan, mereka akan terus membiarkan nasib ibu ayah mereka berhadapan dengan kesulitan hidup berterusan. Air keruh menjadi teh susu menjadi kopi susu. Nasib baiklah yang Berhormat Perdana Menteri beri peruntukan 1 bilion. Baiknya hati PM. But PM, you must make sure we take back Kelantan under the fold of Kerajaan di Putrajaya. Jangan bagi saja. Benar kita mempunyai sifat ada ubi, ada batas. Orang berbudi kita berbahasa. Ada orang yang tak pernah tahu bahasa. PM, I'm here together with the whole Supreme Council of UMNO to support and to assist you. Malah di bawah ini juga yang akan menjadi jentera pilihan raya di 6 negeri ini, kita berikrar untuk memberikan kerjasama dan kerja keras paling kuat untuk memenangkan 6 negeri ini. Saudara-saudari, inilah masanya untuk kita semua membuktikan bahawa kita bersama-sama dengan Kerajaan Madani ini. Ketentuan Allah memberikan kita peluang untuk membuat perubahan. PRN ini dilaksanakan dalam keadaan sebuah kerajaan persekutuan yang stabil telah pun dibentuk. Gunakanlah peluang pilihan raya negeri-negeri ini untuk kita memastikan sebuah negeri ini membentuk kerajaan yang seiring dengan Putrajaya. InsyaAllah kita akan membawa negeri-negeri berkenaan melakukan perubahan dan hidup rakyatnya penuh dengan kesejahteraan. Malah bekas pemimpin kita yang sekarang ni berada
di belakang tabir besi pun mendoakan dan mengharapkan kerajaan perpaduan ini merampas semula 6 negeri-negeri ini. Kita berikan semangat walaupun beliau tidak ada bersama kita secara fizikal. Jiwa dan roh beliau tetap bersama kita. Semangat beliau tetap bersama dengan kita. Kita berikan laungan bersemangat untuk beliau. Kita mahukan keadilan untuk Datuk Seri Najib Razak. Kita mahu keadilan diberikan kepada beliau sebagai seorang manusia. Kita tonton video ini. Kita tonton video ini bagaimana sokongan beliau yang dinyatakan oleh anak anda beliau. Saya juga sedar ada satu permainan di luar sana yang menyatakan kononnya ayahanda saya marah dengan kerajaan paduan sekarang dan minta kita serang institusi presiden. Apa yang saya ingin tegaskan di sini, ayahanda saya tidak pernah, saya ulangnya, tidak pernah meluarkan arahan untuk kita serang institusi presiden ataupun mana-mana komponen dalam kerajaan perpaduan. Ya, dia tidak pernah menyatakan sedemikian. Ya, malah beliau tuntut supaya kita setia dengan parti UMNO dan menghormati institusi Presiden UMNO yang kini dikerajui oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden kita sekarang. Itu pesanan beliau. Politik ni permainan persepsi, jadi ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang ingin bermain dengan persepsi. Kononnya ayahanda saya marah dengan kerajaan perpaduan dan menyuruh ataupun menuntut ahli-ahli UMNO menyokong Perikatan Nasional. Ini tidak benar sama sekali. Ya, ayahanda saya tidak pernah menyuruh ahli-ahli UMNO supaya membelakangi kerajaan perpaduan dan menyokong Perikatan Nasional. Itu tidak pernah berlaku. Itulah hakikatnya kita berikan penghargaan pada Yang Berhormat Datuk Nizar Najib Razak. Kita juga beri penghargaan pada Gina, anak-anak beliau. PM, lihat sendiri. Apa yang dinyatakan itu otentik. Kita di sini, beliau di sana. Saya yakin semangat beliau tetap berada di Dewan Merdeka. Saudara, kita berdoa, tapi Allah minta kita berusaha. Kita menanggapi hasrat yang sangat besar ini. Majlis Tertinggi telah mengambil keputusan dan membuat resolusi. Pendirian UMNO tetap tidak berubah untuk membela keadilan untuk Datuk Seri Najib. Pada Datin Seri Rosmah Mansor dan keluarga, bersabar. Innallah ma'as-sabirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan melunaskan segala doa kita semua bersama-sama dengan beliau dan ahli keluarga, insyaAllah.
Saudara-saudari, menanggapi harapan besar dan hasrat kita, terutama dalam kita mendukung kerajaan madani ini, kita mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi aspirasi rakyat keseluruhannya. Kita baca keresahan rakyat yang sangat dekat dengan kita. Kita tahu bahawa masa hadapan mereka perlu terus kita bela. Kita harus bela masa depan mereka kerana kita juga adalah sebahagian daripada mereka. Sehubungan itu, UMNO berpendirian. Beberapa quick wins yang kita cadangkan. UMNO di dalam mereka ini ingin mencadangkan supaya kerajaan segera menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia yang bertujuan untuk mengawal selia ekosistem industri gig dan menjaga kebajikan seluruh rantaian ekonomi bermula daripada penyedia perkhidmatan, pembekal, pekerja dan pengguna. Ekonomi gig, khususnya penghantar makanan dan yang terlibat dalam e-hailing dan p-hailing ini, sektor ini berkembang pesat di negara ini dengan lebih 1.12 juta pekerja gig telah berdaftar dengan Perbadanan Ekonomi Digital atau MDEC. Tambahan pula lebih 80% pengguna ekonomi gig adalah terdiri daripada anak-anak muda. Kita ucapkan tahniah pada Ketua Pemuda dan Perwakilan Pemuda yang membangkitkan perkara ini semalam. Justru jangan kita kesampingkan arus evolusi digital yang menguasai pasaran ekonomi internet Malaysia yang telah mencapai transaksi multi-billion ini. Berapa transaksinya? 52.4 bilion ringgit pada tahun 2020. Malah dijangka berkembang pada kadar 23% setiap tahun. Saya percaya dengan penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig ini, ia akan memberi sinar baru buat pemain ekonomi gig serta adik-adik kita yang menjadi pemandu Grab, Lalamove, Foodpanda di luar sana. Ia juga akan membolehkan kerajaan menstrukturkan sistem percukan ekonomi gig yang menyaksikan pengaliran besar aliran tunai melalui perkhidmatan ini ke luar negara. Sebagai Menteri Kewangan, saya yakin Yang Berhormat Perdana Menteri akan melaksanakan pembentukan Suruhanjaya ini dan membela anak-anak muda yang terlibat dalam industri e-hailing. Itu yang pertama. Kedua, kerajaan perlu memperkenalkan pelan Felda 5.0, Felda 5.0 bagi menyediakan perancangan untuk generasi kelima Felda. Tumpuan pelan ini melibatkan penyediaan pendidikan berkualiti, peluang keusahawanan, akses kepada teknologi, kemahiran yang bersesuaian dan perancangan perumahan yang selesa buat mereka. Jangan lupa, anak-anak muda juga perlukan perumahan untuk keluarga muda mereka. Ini resolusi pemuda kita mahu Kementerian dan kerajaan-kerajaan negeri melaksanakan pelan perumahan anak muda ini. Ketiga, kerajaan perlu memastikan pengagihan ekonomi dan kekayaan negara dapat dikongsi secara bersama khususnya buat masyarakat desa melalui proses urbanisasi. Kerajaan mestilah berencana kemasukan industri strategik bagi merangsang pertumbuhan ekonomi kampung dan desa. Langkah ini juga merupakan ikhtiar kita untuk menoktakan soal kemiskinan yang masih melingkari kehidupan rakyat di perdesaan. Keempat, menggesa. UMNO menggesa kerajaan agar menyegerakan pelaksanaan semula pembangunan High Speed Rail HSR yang dimulakan oleh PM ke-6
Tetapi dikaji semula oleh PM ke-7 dan dibatalkan oleh PM ke-8. Kita yakin, insya-Allah. Saya sebut lagi sekali, kita yakin insya-Allah PM ke-10 ini akan melaksanakan. Kita juga mahu agar pembinaan ECRL dan Lebuh Raya Pen Borneo untuk manfaat rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak disiapkan mengikut jadual. Saya tahu PM memberikan komitmen untuk kerajaan Sarawak dan Sabah supaya Lebuh Raya Pen Borneo ini disiapkan segera, bukan saja mengikut jadual tetapi disiapkan segera. Tahniah pada beliau. Saya tahu ini adalah untuk menentukan bahawa kawasan-kawasan yang dilalui oleh Pen Borneo itu menjadi pemangkin kawasan pertumbuhan baru yang dapat menjana ekonomi, peluang pekerjaan dan membangunkan perusahaan-perusahaan kecil. Itu perkara yang empat. Perkara yang kelima, UMNO mahu kerajaan memastikan kebajikan penjawat-penjawat awam dan pasukan keselamatan, tentera dan polis supaya terus terbela, khususnya dalam aspek perumahan. Bebanan tugas guru harus dilihat semula. Perlindungan hak sebagai pekerja, semuanya, termasuk sektor swasta dan juga yang berniaga sendiri. Kita mahu supaya kerajaan memastikan di pasca akademik ini beberapa program baru diperkenalkan kepada mereka. Kita mahu perkhidmatan kesihatan dipertingkatkan, termasuk UMNO mahu kerajaan menyelesaikan isu perkhidmatan doktor-doktor kontrak. Ya, kita tahu ada beberapa formula dan kaedah. Saudara, analisis saya dalam tempoh 7 bulan ini berada dalam kerajaan. Adunan pengalaman kita mentadbir negara, PM dan rakan-rakan dengan idealisme dalam meningkatkan soal tata kelola. Dalam soal tata kelola, pasti membawa perubahan positif yang didambakan. Gandingan kita demi rakyat agar Malaysia beroleh berkat, gerakan kita sebagai pasukan, semoga menatijah segala kebaikan. Dengan latar belakang kebersamaan yang telah dicerakinkan, pendirian kukuh mempertahankan keindukan, garis-garis besar menuju ke hadapan, tawaran serta tekad untuk diterjemahkan. Marilah bersama-sama kita bergandingan mencurahkan bakti demi kesejahteraan. Ayuh kita bersama demi kestabilan. Kita berusaha demi kemakmuran. Kita bersekutu mengharungi cabaran. Kita berpadu mencipta kejayaan. Kita berkongsi satu impian. Kita nyalakan obor perjuangan. Kita genggam hasrat dan harapan. Kita teguh sederap satu barisan. Saya menyeru kita teguhkan kesatuan dalaman. Kita bulatkan tekad tanpa keraguan. Cukuplah 5 tahun penuh keberantakan. Bersama kita menjana masa hadapan demi kelangsungan kerajaan perpaduan. Kita bergerak atas nama persaudaraan. Kita berbakti atas persefahaman.
Kita bersatu atas asas negara yang dipertahan. Kitalah pelindung agama, bangsa dan watan. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Hidup UMNO. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita